Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Yang Dimati Datuk Mufti. Saya ESP Anas Syazni daripada Cawan Khas IBK Perlis. Jazakallah khair atas penjelasan telah diberikan oleh Datuk Mufti tentang kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah dalam konteks negeri Perlis. Persoalan daripada saya, Datuk Mufti, saya tertarik dengan petikan ucapan Datuk Seri berkenaan dengan ekstremisme. Kita tahu daripada sekian sehingga kini United Nations dan negara gagal mengenal pasti takrifan sebenar ekstremisme itu, radikalisme dan terorisme. Sedangkan dalam Al-Quran dan surah Al-Maidah ayat 77 mengenai wulu itu telah jelas. Soalan saya kepada Datuk Mufti, bagaimana kita dapat gabungkan Al-Quran, hadis dan sirah untuk menghasilkan definisi dan metod yang tepat untuk hadapi golongan ekstremisme di Malaysia? Okey, terima kasih banyak. Ni polis mungkin boleh dengar penerangan saya ni. Boleh dirakamkan juga isu ni. Ekstremisme. Gendang ekstremisme ni lah gendang yang dimainkan oleh media barat dan juga dimainkan oleh pihak intelijen barat. Itu dulu. Kemudian baru kita dengar cerita teroris-teroris ni, kita tak dengar dulu. Tahun 90-an, tahun 80-an, kita tak dengar memerangi. Islam telah wujud 1400 tahun. Takkan baru 2-30 tahun ni tiba-tiba muncul manusia kerana bila dah jadi Islam jadi teroris. Andailah kata kerana beberapa sekolah pemikiran, takkan sekolah pemikiran tu baru wujud 2-3 hari ni. Bagaimana datang ekstremisme ini? Ekstremisme dengan maksud terorisme. Ekstremis dengan maksud ekstrim. Ada bab dalam agama. Tapi nak mengaitkan Muslim dengan teroris, ini satu hal yang lain. Saya terima isu teroris ini dalam beberapa keadaan, tapi tuan-tuan follow saya punya penerangan. Yang pertama ialah, bila Barat sebelum tu, Islam mempunyai rekod yang paling adil untuk semua agama. Muslim, whatsoever ada isolated cases, kes-kes yang terpencil, tetapi Islam adalah agama yang paling adil. Islam masuk ke Mesir, dia tidak buang Koptik, gereja Qibti masih ada. Islam masuk ke Syria, ke Syam, dia tidak buang gereja yang masih ada di sana. Islam tak paksa, la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Islam di Andalus, gereja besar Andalus masih ada di Spain, boleh lihat. Islam tak buang, Muslim tak buang. Walaupun ada kelemahan Muslim, tapi semua orang Muslim tahu dia tak akan buat paksa orang masuk Islam, tak akan dilakukan oleh Muslim. Saya selalu buat contoh dulu, orang Melayu walaupun mungkin dulu tak faham agama sangat, tapi kedai orang bukan Islam, Cina bukan Islam, bukanlah semua Cina tu bukan Islam, tapi nak buat contoh, di tengah-tengah kampung Melayu boleh ada dan kaya pun, dia panggil toke pula. Dia hutang kedai Melayu tak bayar, hutang kedai Cina dia bayar. Hal yang sama sukar, kalau nak ambil satu kedai Melayu pergi meniaga tengah kedai-kedai kampung orang, tak berlaku. Minoriti non-Muslim hidup di dalam negara Muslim, Malaysia, Indonesia, banyak negara, mereka boleh hidup, bahkan mereka lebih kaya daripada kita. Minoriti Muslim di Myanmar, minoriti Muslim di banyak negara, di Filipina, minoriti Muslim hatta di negeri sebelahan kita ini. Banyak peristiwa yang meragut nyawa secara besar-besaran. Tak berlaku. Orang Muslim tahu. Itu dulu pada asasnya. Bila berlaku colonization, bila berlaku penjajahan, penjajah masuk dalam negara orang Islam, penjajah kaji trend. Siapa dia yang selalu lawan penjajah? Decolonization, menyahkan penjajah.
Kebanyakan mereka adalah orang yang mempunyai semangat reform, pembaharuan, bangkit lawan. Penjajah British paling lambat. British ni memang trend dia paling lambat keluar sebab dia agak polite dalam berurusan. Bukan polite sangat, tapi dia deal dengan undang-undang. Tapi yang lain, tengok di Itali, di apa, orang yang nak pembaharuan akan lawan mereka. Kemudian penjajah keluar, meninggalkan negara orang Islam. Berlaku lagi perlawanan. Bila orang Islam pun lama dah tak bercakap tentang jihad menentang penjajah. Sebab apa? Sebab lama dah penjajah keluar, orang Islam sendiri memerintah. Walaupun kadang-kadang orang Islam yang memerintah tu taklah apa jauh sangat dengan penjajah, tapi okey, Muslim memerintah. Kita mula dengar perkataan jihad ini menjadi panas balik apabila Soviet Russia masuk ke mana? Afghanistan. Bangsa Afghanistan bangkit lawan. Dan mereka menggunakan slogan jihad. Ketika dunia Islam dah longlai, banyak orang-orang lain masuk ke Afghanistan juga untuk berjihad. Terutama pemuda-pemuda daripada Saudi. Dalam masa yang sama, kita tengok ada peristiwa Bosnia Herzegovina. Ingat tak? Pembunuhan. Juga masuk pejuang-pejuang perang mujahidin daripada negara-negara orang Islam. Sebahagian mereka bukan train sebagai mujahidin, tapi mereka pergi jihad pasal nak lawan orang kafir yang masuk ke dalam negara orang Islam. Betul tak? Kalau kita nak tengok balik kepada dulu, yang lawan British, yang lawan ni pun mereka bukan tentera. Tok Janggut itu kita di Malaysia korang. Omar Mukhtar, dia dianggap sebagai teroris. Dia berperang menentang Itali. Adakah dia pasukan rasmi kerajaan? Tak. Maksudnya kesedaran menyahkan penjajah itu berlaku apabila penjajah masuk ke dalam negara orang Islam. Bila masuk balik ke Iraq, isu jihad berlaku. Tapi bila dia follow trend, dia cuba kaitkan yang kuat mengaji dengan Saudi ni, dia ada trend nak berjihad. Kebanyakan Bin Laden main daripada Saudi, pengikut dia main dari Saudi. Tapi sebenarnya bukanlah semua Saudi. Kalau kita tengok Abdullah Azam tu daripada Jordan, tempat yang saya duduk dulu di Suaileh tu, masjid dia lah. Dia Jordan. Dia pergi perang di Afghanistan dalam nak menyahkan Soviet. Jadi hasil daripada trend kajian mereka kata kita kena support satu kelompok supaya kelompok satu lagi boleh kita lawan. Kelompok yang mengaji tentang dua benda bahaya. Bila dia mula mengaji kata orang Islam hendaklah setia dengan orang Islam dan orang Islam hendaklah berlepas diri pada musuh Islam. Dua benda ni. Dua perkara ni dinamakan al-wala wal bara. Kesetiaan pada Allah dan Rasul dan orang beriman melepaskan diri daripada orang yang menentang Allah dan Rasul. Yani wala dan bara. Sukatan ini ada di kalangan puak-puak yang so-called Salafi Saudi ni. Sehingga mereka susah berkompromi. Lalu dia kata kelompok ini teroris. Siapa yang belajar daripada kelompok ini, dia condong kepada teroris. Padahal kalau kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam dunia Islam, tak semesti begitu. Peristiwa Memali, saya mohon maaf kalau kita berbeza. Berlawan dengan polis, mereka bukan Saudi. Maunah berlawan dengan polis, mereka bukan Saudi, bukan Salafi. Bukan Salafi.
Ramai kelompok yang bergaduh, yang berperang, bukan Salafi. Yang semayang 2 imam, bukan Salafi. Tapi kenapa Amerika lately ini membiayai semua kelompok tarikat dan sufi, bagi duit untuk buat kubur yang besar, bagi duit untuk guru-guru sufi, supaya mereka mengumpulkan pendukung mereka, berlompat, berzikir. Tapi jangan membicarakan soal menyahkan penjajah dan membentuk order Muslim yang baru. Kenapa? Karena this is something good about West. Kita kena baca apa nama Edward Said dalam apa ni, sahabat saya dia suka baca. Edward Said sebut tentang nature mereka ini dalam Orientalism. Orientalis ni macam mana dia mau pemikiran dia menguasai Timur. Dia study tentang Timur. Dia study nature agama. Jadi dia buat andaian, kalau awak tak kunut, awak pengganas. Tengok, asalnya dia yang cakap, akhirnya mulut orang Islam cakap. Apa kaitan kunut dengan keganasan? Kalau tak mau kenduri arwah, ni tanda-tanda pengganas. Dulu ada satu orang di dalam Pidak RM pun rajin duk cakap macam ni, buat kenyataan macam ni. Berapa kali saya kritik dia, saya tak mau timbul di sini lah. Sekarang dia slow lah sikit. Tapi ini benda yang tidak akademik. Bila semayang baca bismillah pelan, ciri pengganas. Apa kaitan? Apa kaitan? Tak ikut mazhab Syafi'i, ciri pengganas. Apa kaitan? Dan kemudian mari pihak-pihak berkuasa sebahagian pun just follow modul yang telah dibuat oleh Barat. Barat mempunyai target yang tersendiri. Dia nak divide and rule, dan dia tahu kelompok mana yang suka lawan dengan dia. Tak payah latih pengganas lah. Saya bukan menafikan adanya pengganas, saya tak nafikan. Saya tidak menafikan adanya yang ekstrim, yang sangat ekstrim, saya tak nafikan. Saya tak nafikan ada kelompok yang memang belajar nak bunuh-bunuh orang, saya tak nafikan. Tapi itu minoriti yang sedikit. Tapi kalau tuan-tuan duduk di negara Iraq, it's not, bukan untuk justifikasi. Kita duduk di rumah kita, ataupun kita duduk di Palestin, orang bom rumah kita, mati mak kita, mati bapa kita, mati anak kita. Tak payah pengganas sajak lah. Kalau kau dapat kapal terbang hang jatuh ke bawah, tengok kau buat apa kang. Betul tak? Tak payah belajar, betul tak? Kita kalau tengok apa mereka ni ganas sangat. Saya bukan membela mereka, tapi kalau satu orang anak dia dibunuh, bapa mak dia dibunuh, kalau dia dapat orang yang masuk ke negara dia, hang pula bukan rakyat negara aku, datang daripada barat masuk ke rumah, agak-agak kita buat apa kat tu? Ada kita, Masya Allah, saya sebenarnya minta maaf lah, saya geram tuan-tuan dia buat macam ni ke saya. Mana macam tu? Walaupun dia mungkin semayang pun tak, tapi memang dia akan lanyak kawan ni lah. Kalau boleh dia bakar, dia cincang sikit-sikit, memang dia cincang. Kita kena terima realiti itu. Dan kemudian memang ada yang mengganas, sungguh train bagi pengganas. Mungkin sebahagian yang ganas tu pihak barat sendiri yang train mereka. Saya terlibat juga dalam beberapa program internasional atau di UK, di apa. Saya kata Boko Haram, tak ganaslah Boko Haram ni. Tak apalah kata mencolek orang semua. Saya nak tanya, Boko Haram ke apa semua kumpulan yang awak kata ganas ni, mereka ni adakah kelang senjata mereka boleh buat? Tak ada. Mereka ambil mana senjata hebat-hebat tu? Bukan pistol tembak 5 biji kena bubuh peluru lain. Bukan senapan patah yang mereka beli untuk tembak tupai.
Semua machine gun semua ni ambil mana? Negara mana yang produce semua senjata ni? Kalau awak tak supply kat dia, mana dia nak ambil senjata ni? Dia nak makan pun tak ada duit. Macam mana dia boleh beli peluru banyak? Ini semua agenda. Dan kita bermain dengan agenda ni. Saya bukan kata tak ada keperluan menentang pengganas. Kalau betul-betul ganas, kita tentang. Okey. Tapi kita jangan kalau betul-betul dia fight dengan begitu banyak intelijen dia, kononnya sampai sepuh penjuru dunia semua dia tahu siapa miliki dengan kecanggihan teknologi dia. Kenapa saban tahun, berpuluh tahun dia duk habaq kita lawan pengganas? Banyak pula senjata pengganas tu. Negara-negara macam Malaysia ni pun nak beli senjata pun berapa kali tapih, berapa kali permohonan, kemudian nak beli pada negara, kemudian mendapat persetujuan, kemudian perjanjian. Bukan senang nak beli senjata. Tengok-tengok Boko Haram tu semua bagus-bagus punya orang keluar mai. Ambil mana? Saya nak cakap tuan-tuan, tak apalah tuan-tuan boleh. Semua ini barat punya agenda. Agenda ekonomi, agenda pemikiran, divide and rule, banyak agenda. Bukan saya kata kita semua hidup di bawah konspirasi. Kadang-kadang kita hidup pada kaum pemodal yang lebih teruk daripada sekurang-kurangnya Adam Smith. Di dalam kapitalisnya juga ada sedikit prinsip dibandingkan kapitalis moden. So begitulah isu pengganas ni. Kita hadapi kalau betul pengganas diajak nak bunuh orang, diajak siapa yang tak sama mazhab dengan dia jadi kafir, nak bunuh orang, halal darah, all out, we fight them. Okey. Tapi janganlah kata dia ni pengganas sebab tak baca kunut. Oh Allah, kacau. Dah, ini bukan cerita saya. Saya ceramah di penjara saya beritahu. Saya ada sesi dengan mereka yang dituduh pengganas di penjara ni. Salah seorang mereka kata, kami antara yang disoal dalam tahanan ni, dia kata ciri-ciri kami ganas ni kerana kami tak kunut. Dia kata, saya suruh ni dengar, cuba dengar. Saya bagi tahu kepada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Saifuddin. Saya kata ini bukan satu pendekatan yang akademik. Pengganasan bukan bermula masalah-masalah fiqh ni. Ya, masalah-masalah yang lebih besar pada itu, yang tak ada kaitan pun dengan fiqh. Terima kasih.